8.43 pagi. Telefon saya bergetar tanpa henti ketika saya sedang berdiri di tengah sebuah kedai pakaian kanak-kanak di Kuala Lumpur. Seorang ibu muda di sebelah saya masih tersenyum sambil memakaikan kasut kecil berwarna putih kepada anak perempuannya. Di luar pusat membeli belah itu, orang ramai terus berjalan sambil membawa beg membeli belah. Ada yang ketawa, ada yang sibuk mengambil gambar, seolah-olah dunia masih bergerak seperti biasa. Dan mungkin memang begitu. Cuma pada pagi itu, untuk pertama kali dalam hidup saya mula sadar ada hubungan yang sebenarnya sudah lama hilang sebelum dua manusia itu benar-benar mengaku mereka sedang berpisah. Ramai orang pernah melihat saya sebagai wanita yang sentiasa kuat, sentiasa cantik, sentiasa tersenyum di depan kamera, tetapi menurut beberapa sumber terdekat yang pernah bekerja bersama saya, ada masa-masa tertentu saya menjadi terlalu diam selepas lampu kamera ditutup dan anehnya, semakin saya cuba kelihatan tenang di depan umum, semakin ramai peminat mula menyadari ada sesuatu yang sedang saya sembunyikan jauh di dalam diri. Saya masih ingat satu malam ketika saya pulang dari sesi penggambaran yang sangat panjang, jalan raya di ibu kota masih sesak, papan iklan besar dengan wajah saya masih menyala terang di atas bangunan, dan pemandu e-hailing yang membawa saya pulang sempat berkata, "Kak Faz nampak bahagia sekarang." Saya hanya tersenyum kecil, kerana kadang-kadang orang yang paling pandai membuat orang lain percaya dia bahagia sebenarnya sedang cuba meyakinkan dirinya sendiri. Banyak orang menyangka keretakan itu berlaku secara tiba-tiba, tetapi menurut apa yang pernah saya bayangkan dalam diam, hubungan tidak musnah dalam satu malam. Ia berlaku perlahan-lahan melalui perbualan yang semakin pendek, makan malam yang semakin sunyi, dan dua manusia yang duduk berdekatan tetapi terasa terlalu jauh. Ada waktu tertentu saya sendiri tidak tahu sejak bila kami mula kehilangan cara untuk benar-benar bercakap antara satu sama lain, dan perkara paling meletihkan bukanlah pergaduhan, tetapi saat kedua-dua orang mula memilih untuk diam. Kerana diam kadang-kadang lebih menyakitkan daripada kata-kata keras. Peminat hanya nampak gambar keluarga yang cantik, video ketawa, perjalanan bercuti, tetapi menurut beberapa sumber rapat industri hiburan, ada ketika saya datang bekerja dengan mata yang terlalu letih, walaupun wajah sudah disolek sempurna. Dan saya belajar satu perkara yang tidak pernah sesiapa ajar. Sebelum ini, seorang wanita boleh kelihatan sangat bersinar di luar, sambil perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri di dalam. Saya tidak menyalahkan sesiapa, kerana mungkin dalam sesetengah hubungan, kedua-dua orang sebenarnya sama-sama penat, sama-sama cuba bertahan, cuma tidak tahu bagaimana mahu menyelamatkan sesuatu yang sudah mula retak terlalu lama. Dan sehingga hari ini, ramai orang masih bertanya apa yang benar-benar berlaku antara saya dan Fatah Amin. Tetapi, apa yang penonton tidak tahu. Ada banyak perkara yang tidak pernah saya ceritakan kepada sesiapa, termasuk malam-malam biasa yang kelihatan tenang tetapi terasa terlalu kosong, termasuk saat saya duduk sendirian di dalam kereta selepas selesai satu acara besar, melihat orang ramai masih meminta gambar dan tersenyum kepada saya, sedangkan dalam hati, saya sendiri sudah tidak pasti versi diri yang mana sedang mereka lihat. Kerana ada waktu tertentu, seorang perempuan tidak menangis di depan sesiapa, dia hanya menjadi semakin senyap, dan khayalak mula menyedari perubahan itu sedikit demi sedikit. Bukan melalui kenyataan media, tetapi melalui cara matanya mula kelihatan penat ketika cuba tersenyum terlalu lama. Saya masih ingat bagaimana semuanya pernah terasa begitu sempurna di mata orang ramai.
Nama Fazura ketika itu bukan sekadar seorang pelakon, tetapi seperti simbol kepada wanita yang kelihatan lengkap dalam segala hal, cantik, elegan, berdikari, dan menurut banyak peminat yang mengikuti perjalanan hidup saya sejak awal, saya sentiasa kelihatan seperti seseorang yang tahu apa yang dia mahukan dalam hidup. Setiap kali menghadiri acara besar, kamera akan mengejar dari setiap arah. Gaun yang saya pakai sering menjadi perbualan. Senyuman saya sering dianggap lambang keyakinan. Dan ramai wanita muda ketika itu dikatakan menjadikan saya sebagai inspirasi kerana mereka melihat seorang perempuan yang mampu berdiri sendiri tanpa perlu bergantung kepada sesiapa. Kemudian Fattah Amin hadir dalam hidup saya, dan saya tidak akan menipu dengan mengatakan semuanya hanya lakonan semata-mata. Kerana ada banyak momen yang benar-benar terasa indah pada waktu itu. Ada sebab mengapa ramai orang pernah percaya kami ditakdirkan untuk bersama, cara kami saling memandang di depan kamera, gurauan kecil ketika sesi fotografi, cara dia berjalan perlahan menunggu saya ketika orang ramai mula menyerbu. Semuanya kelihatan seperti kisah cinta yang terlalu cantik untuk diragui. Malah menurut beberapa sumber terdekat industri hiburan, ada produksi yang sengaja menggunakan nama kami kerana percaya chemistry itu benar-benar wujud dan mungkin memang wujud sekurang-kurangnya pada waktu tertentu. Cuma apa yang orang luar jarang faham? Bila dua manusia hidup terlalu lama di bawah perhatian umum, mereka perlahan-lahan mula kehilangan ruang untuk menjadi diri sendiri. Setiap senyuman dianalisis, setiap diam dipersoalkan, dan tanpa sedar, hubungan mula terasa seperti sesuatu yang perlu sentiasa dipertahankan di depan orang lain. Bukan lagi di antara dua hati sahaja. Ada malam tertentu selepas selesai acara besar, kami pulang dalam kereta yang sangat sunyi. Lampu jalan Kuala Lumpur masih bergerak. Laju di luar tingkap. Telefon masing-masing terus berbunyi dengan notifikasi media sosial. Dan menurut apa yang saya rasakan ketika itu, kadang-kadang dua orang boleh duduk sangat dekat tetapi terasa terlalu jauh. Saya masih ingat satu makan malam, lewat malam, selepas penggambaran. Makanan di atas meja perlahan-lahan menjadi sejuk. Tetapi tiada siapa benar-benar menyentuhnya. Kami sama-sama penat. Sama-sama cuba mencari tenaga untuk bercakap. Tetapi akhirnya hanya bunyi sudu dari meja lain yang kedengaran lebih kuat daripada suara kami sendiri. Ada juga saat selepas sesi bergambar romantik yang mendapat ribuan komen daripada peminat. Juru gambar tersenyum puas. Orang sekeliling memuji kami nampak bahagia. Tetapi sebaik sahaja kamera diturunkan. Kami masing-masing melihat telefon sendiri seolah-olah sedang mencari tempat untuk melarikan fikiran. Dan perkara seperti itu tidak berlaku sekali dua. Menurut beberapa pemerhati yang rapat dengan dunia selebriti, tekanan menjadi pasangan. Terkenal kadang-kadang membuat dua orang lupa cara bercakap secara jujur tanpa rasa takut. Dipandang lemah. Saya pernah menaip satu mesej panjang pada lewat malam, cuba menjelaskan apa yang saya rasa. Tetapi selepas membaca semula ayat demi ayat, saya padam semuanya sebelum sempat dihantar. Kerana ada waktu tertentu, seseorang menjadi terlalu letih untuk menjelaskan kesedihannya sendiri, dan mungkin itulah yang orang tidak nampak di sebalik gambar-gambar cantik yang terus memenuhi media sosial. Bukan kerana semuanya palsu, tetapi kerana ada bahagian tertentu dalam hubungan yang terlalu sukar diterangkan kepada dunia luar, terutama apabila seluruh negara sudah terlalu lama percaya bahawa dua manusia itu dilahirkan untuk saling melengkapi. Ramai orang menyangka sebuah hubungan berakhir kerana satu pergaduhan besar, satu pengkhianatan, atau satu kejadian yang terlalu menyakitkan untuk dilupakan. Tetapi menurut apa yang saya lalui sendiri,
Ada hubungan yang berubah tanpa bunyi apa-apa, perlahan, senyap, sehingga suatu hari kita sendiri tidak sedar sejak bila semuanya terasa asing. Dan mungkin itulah bahagian paling menakutkan, bukan ketika dua orang saling menjerit, tetapi ketika mereka mula terbiasa untuk tidak lagi bercakap tentang apa yang benar-benar dirasakan. Saya mula menyedari perubahan itu melalui perkara-perkara kecil, perkara yang pada awalnya saya fikir hanyalah keletihan biasa, jadual kerja yang terlalu padat, tekanan hidup sebagai pasangan terkenal. Tetapi lama-kelamaan, saya mula sedar ada sesuatu yang sedang hilang sedikit demi sedikit. Saya masih ingat satu petang ketika saya menerima berita gembira tentang satu projek besar. Dan secara spontan, saya membuka telefon untuk menghantar mesej kepada seseorang, tetapi selepas beberapa saat, saya berhenti. Kerana orang pertama yang muncul dalam fikiran saya bukan lagi suami sendiri, dan saat itu terasa sangat pelik. Kerana dulu, dialah orang pertama yang saya mahu ceritakan segala perkara. Tidak kira sekecil mana pun kegembiraan itu. Tetapi menurut beberapa sumber rapat yang pernah melihat kehidupan selebriti dari dekat, kadang-kadang keretakan bermula bukan dengan kehilangan cinta, tetapi kehilangan kebiasaan kecil yang dulu membuat dua orang terasa dekat. Saya mula sedar kami semakin jarang berkongsi cerita rawa, semakin jarang ketawa tentang perkara bodoh. Malah ada hari-hari tertentu kami duduk bersama berjam-jam tanpa benar-benar berbual tentang apa-apa, dan anehnya, dunia luar langsung tidak nampak perubahan itu. Media sosial kami masih dipenuhi gambar tersenyum. Peminat masih meninggalkan komen, mengatakan kami pasangan idaman. Pihak media masih memanggil kami couple goals. Malah ada yang pernah berkata, kami kelihatan seperti pasangan yang tidak mungkin berpisah. Sedangkan pada waktu yang sama, saya sendiri mula rasa seperti sedang hidup dalam dua dunia berbeza, satu dunia di depan kamera dan satu lagi dunia yang terlalu sunyi untuk dijelaskan kepada sesiapa. Saya masih ingat satu perjalanan malam selepas menghadiri acara hiburan. Pemandu memandu perlahan kerana jalan sesak. Lampu bandar memantul di tingkap kereta. Telefon kami masing-masing terus menyala dengan notifikasi. Tetapi sepanjang perjalanan itu, hampir tiada perbualan berlaku. Bukan kerana marah, bukan kerana bergaduh, cuma seperti dua orang yang terlalu penat untuk cuba memahami satu sama lain lagi. Dan menurut apa yang saya mula faham ketika itu, kesunyian boleh menjadi sangat berbahaya apabila ia mula terasa normal. Tidak ada pintu dihempas, tidak ada suara tinggi, cuma jarak kecil yang semakin membesar hari demi hari. Saya pernah duduk di sebelahnya sambil membaca komen peminat yang mengatakan mereka cemburu melihat hubungan kami, dan dalam hati saya hanya mampu tersenyum kecil, kerana kadang-kadang orang ramai jatuh cinta dengan versi hubungan yang mereka lihat di skrin, sedangkan dua manusia di dalam hubungan itu sedang perlahan-lahan kehilangan cara untuk saling mencapai. Ada juga malam tertentu saya menaip mesej panjang untuk bertanya, sama ada kami masih benar-benar bahagia. Tetapi selepas membaca kembali ayat demi ayat, saya padam semuanya, bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu memulakan perbualan yang sudah terlalu lama tertangguh. Dan mungkin itulah saat saya mula memahami sesuatu yang tidak pernah diajar oleh sesiapa. Rasa sunyi yang paling menyakitkan bukan ketika kita bersendirian, tetapi ketika kita berada di sebelah seseorang yang dulu pernah membuat kita rasa paling difahami di dunia. Ada banyak perkara yang saya tidak pernah ceritakan sebelum ini, bukan kerana mahu menyembunyikan sesuatu, tetapi kerana ada kesedihan tertentu yang terlalu sukar diterangkan dengan kata-kata. Terutama apabila seluruh dunia sudah lama mengenali kita sebagai wanita yang sentiasa kuat,
sentiasa tenang, sentiasa kelihatan mampu mengawal hidupnya sendiri. Tetapi, menurut beberapa sumber terdekat yang pernah melihat perubahan saya dari jauh, ada satu tempoh di mana saya mula mengurangkan kemunculan di depan media secara berlebihan. Dan ramai ketika itu menganggap saya hanya mahu berehat atau fokus kepada keluarga. Sedangkan hakikatnya, ada hari-hari tertentu saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu terus menjadi versi Fazura yang semua orang harapkan. Saya masih ingat satu malam selepas selesai satu sesi fotografi. Semua orang sudah pulang. Pekerja produksi sedang mengangkat lampu dan kain latar belakang, dan saya duduk sendirian di dalam kereta hampir 40 menit tanpa bergerak. Auto enjin kereta masih hidup, lagu di radio sudah bertukar berkali-kali. Tetapi saya masih tidak mahu melangkah keluar, kerana untuk pertama kali, rumah yang sepatutnya menjadi tempat paling tenang terasa seperti ruang yang saya takut untuk hadapi. Dan perkara seperti itu tidak pernah saya ceritakan kepada sesiapa. Ramai orang fikir seorang wanita hanya penat kerana kerja. Tetapi menurut apa yang saya rasakan ketika itu, keletihan paling berat berlaku apabila seseorang terlalu lama cuba menjadi. Sekuat demi semua orang, sebagai ibu, saya mahu kelihatan sempurna untuk anak saya. Sebagai artis, saya perlu terus tersenyum walaupun hati terasa kosong, dan sebagai isteri, saya pernah cuba bertahan lebih lama daripada kemampuan diri sendiri. Kerana saya tidak mahu mengecewakan terlalu ramai orang yang percaya kepada kisah kami. Ada waktu tertentu saya berdiri di depan cermin sebelum menghadiri acara besar, memandang wajah sendiri yang sudah siap disolek rapi. Tetapi dalam hati saya hanya tertanya, sejak bila aku mula rasa seperti sedang memainkan watak dalam hidup sendiri? Menurut beberapa sumber rapat, tekanan menjadi wanita terkenal dan dalam masa yang sama cuba menjaga rumah tangga bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan kepada umum. Terutama apabila semua orang hanya melihat gambar-gambar cantik di internet. Saya pernah membuka telefon ketika duduk sendirian di lapangan terbang, menunggu penerbangan lewat malam, dan tiba-tiba terlihat satu artikel tentang diri saya sendiri. Tajuknya memuji kehidupan keluarga kami yang kelihatan bahagia. Ada gambar kami tersenyum bersama, dan ketika itu, orang di sekeliling masih sibuk berjalan sambil menarik bagasi masing-masing. Suara pengumuman penerbangan bergema dari jauh. Dan saya hanya duduk diam membaca ayat demi ayat tentang kehidupan sempurna yang kononnya sedang saya miliki. Sedangkan pada waktu yang sama, saya sendiri terasa sangat jauh daripada gambaran itu. Ada juga malam tertentu saya membuka cincin di jari perlahan-lahan, meletakkannya di atas meja, memandangnya lama tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang saya fikirkan. Kemudian beberapa minit selepas itu, saya memakainya semula seolah-olah cuba meyakinkan diri bahawa semuanya masih boleh diperbaiki. Dan mungkin itulah yang orang luar tidak pernah nampak. Bukan drama besar, bukan kekecohan, tetapi perang kecil di dalam hati seseorang perempuan yang terlalu lama cuba mempertahankan sesuatu sambil perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Saya juga pernah menulis beberapa nota panjang di telefon, ayat-ayat yang tidak pernah dihantar kepada sesiapa, tentang rasa penat, tentang ketakutan menjadi tidak cukup baik, tentang rasa sunyi, walaupun hidup dikelilingi begitu ramai manusia. Tetapi setiap kali selesai menulis, saya hanya menyimpannya semula. Kerana ada perasaan tertentu yang terlalu sukar dijelaskan walaupun kepada orang yang paling dekat. Dan mungkin sebab itu, ramai peminat mula menyedari perubahan kecil pada diri saya sebelum saya sendiri berani mengakuinya. Bukan melalui kenyataan media, tetapi melalui cara saya mula bercakap lebih perlahan, lebih berhati-hati, dan senyum yang semakin lama semakin kelihatan
seperti sesuatu yang dipaksa untuk terus hidup di depan kamera. Saya rasa setiap perempuan ada satu saat tertentu dalam hidupnya. Saat yang sangat kecil, sangat sunyi, tetapi cukup untuk mengubah seluruh cara dia melihat dirinya sendiri. Dan bagi saya, momen itu bukan berlaku di depan kamera, bukan ketika keluar berita tentang rumah tangga kami, bukan juga ketika orang mula membuat andaian di media sosial. Ia berlaku pada satu malam yang kelihatan sangat biasa, selepas sebuah acara besar yang penuh lampu, penuh senyuman, penuh manusia yang memanggil nama. Dari jauh, saya masih ingat malam itu saya memakai gaun berwarna lembut. Ramai memuji saya kelihatan cantik. Wartawan masih bertanya tentang kehidupan keluarga, seperti semuanya baik-baik sahaja. Saya masih ketawa, masih bergambar, masih melambai kepada peminat. Dan menurut beberapa orang yang berada di acara itu, tidak ada sesiapa pun menyedari saya sebenarnya terlalu letih untuk terus berpura-pura. Kemudian saya pulang, lift naik perlahan menuju tingkat rumah. Bunyi mesin lift sahaja yang kedengaran, dan apabila pintu rumah dibuka, semuanya terlalu sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tetapi sunyi yang membuat seseorang rasa asing di tempat sendiri. Saya letakkan beg perlahan-lahan, tumit kasut, dibuka satu persatu. Dan untuk beberapa saat, saya hanya berdiri di ruang tamu tanpa bergerak. Seolah-olah badan saya sudah sampai ke rumah. Tetapi hati saya masih tertinggal entah di mana. Kemudian anak saya datang mendekat sambil memegang mainan kecil di tangan, dan dengan suara yang sangat biasa, dia bertanya sesuatu yang terlalu sederhana, tetapi cukup membuat dada saya terasa sesak. "Mama penat ke?" Hanya itu. Hanya satu ayat pendek daripada seorang anak kecil. Tetapi pada saat itu, saya tiba-tiba sedar, saya sudah terlalu lama kelihatan kuat untuk semua orang. Sehingga anak sendiri mula nampak keletihan yang saya cuba sembunyikan. Malam itu saya masuk ke dalam kereta semula. Walaupun sudah sampai rumah, saya duduk di tempat pemandu hampir 40 minit. Lampu parkir masih menyala, telefon saya terus berbunyi. Dengan notifikasi gambar acara tadi, orang memuji senyuman saya. Orang mengatakan saya nampak bahagia, dan saya hanya memandang skrin tanpa perasaan. Kerana untuk pertama kali, saya mula bertanya kepada diri sendiri, saya sebenarnya sedang cuba menyelamatkan rumah tangga ini? Atau cuma sedang cuba menyelamatkan imej tentangnya? Saya masih bekerja seperti biasa, masih hadir ke acara, masih memberi jawapan lembut ketika ditemu bual, tetapi di dalam hati, ada sesuatu yang sudah mula runtuh perlahan-lahan, dan perkara paling menyakitkan bukanlah apabila orang membenci kita, tetapi apabila kita terpaksa terus memainkan watak bahagia, sedangkan jiwa sendiri sudah terlalu penat. Ada malam tertentu saya berdiri di dapur hanya memandang makanan yang sudah sejuk, tanpa selera untuk makan. Ada hari tertentu saya membaca komen peminat yang mengatakan, mereka cemburu melihat keluarga sempurna kami. Dan saya hampir menangis, bukan kerana marah, tetapi kerana mereka tidak tahu betapa kuatnya seseorang perempuan cuba bertahan sebelum akhirnya mengaku dia sudah tidak mampu lagi. Menurut beberapa sumber terdekat, ada tempoh tertentu saya mula menjadi lebih pendiam di lokasi penggambaran. Bukan kerana sombong, tetapi kerana terlalu banyak perkara yang saya simpan sendiri, dan semakin saya cuba kelihatan normal, semakin saya rasa seperti sedang hilang sedikit demi sedikit. Saya masih ingat satu malam sebelum tidur, saya melihat wajah sendiri di cermin. Telefon yang gelap, rambut masih kemas, solekan masih cantik. Tetapi mata saya kelihatan seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam sesuatu. Dan mungkin itulah malam pertama saya benar-benar mengaku kepada diri sendiri bahawa ada luka tertentu yang tidak boleh lagi ditutup dengan senyuman di depan kamera. Selepas semuanya berubah,
Ramai orang fikir perkara paling susah ialah rasa sunyi. Tetapi menurut apa yang saya lalui sendiri, kesunyian sebenarnya bukan bahagian paling berat. Yang paling sukar ialah belajar hidup semula sebagai diri sendiri. Selepas terlalu lama menjadi sebahagian daripada kita, ada pagi tertentu saya bangun awal seperti biasa, membuat kopi, berjalan perlahan menuju meja makan, dan tanpa sedar, mata saya masih mencari seseorang di tempat duduk sebelah sebelum saya akhirnya teringat, hidup saya sudah tidak sama lagi. Dan saat-saat kecil seperti itulah yang paling susah untuk diterangkan kepada orang lain, bukan tangisan besar, bukan drama, cuma kebiasaan lama yang masih tertinggal dalam badan, walaupun hati sudah cuba bergerak ke depan. Media sosial pula tidak pernah benar-benar berhenti. Menurut beberapa pemerhati hiburan, setiap gambar yang saya muat naik selepas perpisahan mula diperhatikan dengan cara berbeza. Kalau saya tersenyum, ada yang kata saya terlalu cepat bahagia. Kalau saya diam, ada yang mula membuat andaian bahawa saya sedang menderita. Dan untuk satu tempoh tertentu, saya mula sedar menjadi wanita terkenal selepas sebuah perkahwinan berakhir juga. Bermaksud, belajar menerima bahawa orang luar akan sentiasa mempunyai versi cerita mereka sendiri. Ada hari tertentu saya membaca komen orang ramai sambil menunggu di dalam kereta sebelum masuk kerja. Ada yang bersimpati, ada yang menyalahkan, ada juga yang masih berharap semuanya akan kembali unstrict dulu. Tetapi semakin lama, saya mula memahami sesuatu. Saya tidak boleh terus hidup berdasarkan apa yang orang mahu saya jadi, kerana jika saya terus cuba memuaskan semua orang, saya akan kehilangan diri sendiri. Buat kali kedua, dan mungkin kali itu saya tidak mampu mencarinya semula. Saya tidak melihat diri saya sebagai mangsa, kerana menurut apa yang saya percaya sekarang, sebuah hubungan yang retak jarang berlaku kerana satu pihak sahaja. Kadang-kadang dua orang benar-benar pernah saling mencintai, tetapi gagal berkembang dalam arah yang sama, dan menerima kenyataan itu memerlukan keberanian yang sangat besar. Ada malam tertentu selepas selesai bekerja, saya memandu sendiri tanpa arah yang jelas. Lampu bandar Kuala Lumpur bergerak perlahan di luar tingkap. Stesen minyak masih dipenuhi orang. Kedai serbaneka masih dibuka. Kehidupan semua orang terus berjalan seperti biasa. Dan dalam perjalanan-perjalanan sunyi itu, saya perlahan-lahan belajar bercakap dengan diri sendiri. Semula, belajar membuat keputusan kecil tanpa bertanya pendapat sesiapa. Belajar ketawa tanpa rasa bersalah. Belajar duduk sendirian tanpa merasa gagal. Ada juga momen tertentu saya masih tersentuh apabila terlihat gambar lama secara tiba-tiba atau terdengar lagu yang pernah kami dengar bersama dalam perjalanan jauh. Tetapi bezanya sekarang, saya tidak lagi cuba melawan rasa sedih itu. Saya hanya membiarkannya datang dan pergi seperti manusia biasa. Menurut beberapa sumber terdekat, ada tempo tertentu saya mula memilih kehidupan yang lebih tenang, lebih berhati-hati tentang apa yang mahu dikongsi kepada umum, bukan kerana mahu menjauhkan diri daripada dunia, tetapi kerana saya akhirnya faham, tidak semua luka perlu dijelaskan kepada semua orang untuk dianggap nyata. Dan mungkin itulah perubahan terbesar dalam diri saya selepas semuanya berakhir. Saya masih sakit, masih belajar, masih ada hari-hari tertentu yang terasa kosong. Tetapi, saya tidak lagi cuba menyembunyikan hakikat bahawa saya juga manusia biasa, manusia yang pernah mencintai sepenuh hati, pernah kecewa, dan kini sedang perlahan-lahan belajar bagaimana mahu hidup semula, bukan sebagai simbol pasangan sempurna, tetapi sebagai perempuan yang akhirnya mula mengenali dirinya sendiri tanpa perlu bergantung kepada tepukan atau pengakuan sesiapa. Selepas semua yang berlaku, saya mula memahami satu perkara
yang dulu tidak pernah benar-benar saya fikirkan. Terkenal tidak pernah menjadikan seseorang kurang sunyi. Kadang-kadang, semakin ramai orang mengenali nama kita, semakin susah untuk mencari seseorang yang benar-benar memahami hati kita. Ada malam tertentu selepas selesai bekerja, saya tidak terus pulang. Saya hanya duduk lama di dalam kereta, di tingkat paling atas, tempat letak kereta, sebuah pusat membeli belah. Enjin sudah dimatikan, pendingin hawa perlahan-lahan hilang sejuknya. Dan dari jauh saya melihat keluarga lain berjalan sambil membawa beg membeli belah. Seorang ayah mendukung anak kecil yang sedang tidur. Seorang ibu ketawa kecil sambil membetulkan rambut anak perempuannya. Hidup mereka kelihatan sangat biasa, sangat sederhana. Tetapi pada waktu itu, perkara paling sederhana itulah yang terasa paling jauh daripada saya. Dan anehnya, walaupun bandar Kuala Lumpur masih terang dengan lampu dan manusia, saya tetap merasa kosong di tengah semua itu. Menurut beberapa sumber terdekat, ada tempoh tertentu saya lebih suka menghabiskan masa sendirian selepas kerja selesai. Bukan kerana membenci orang lain, tetapi kerana saya terlalu penat menjadi fazura untuk semua orang sepanjang hari. Saya cuma mahu beberapa minit menjadi diri sendiri tanpa kamera, tanpa soalan, tanpa perlu kelihatan kuat. Ada satu malam saya membeli kopi di lapangan terbang sebelum penerbangan lewat malam. Saya duduk berhampiran pintu, berlepas sambil memegang cawan yang perlahan-lahan menjadi sejuk di tangan. Orang ramai masih bergerak ke sana-sini dengan beg dan pasport masing-masing. Suara pengumuman nombor penerbangan bergema setiap beberapa minit. Ada pasangan muda bergambar. Ada keluarga sibuk memanggil anak mereka yang berlari terlalu jauh. Dan saya hanya duduk diam memandang skrin besar yang terus bertukar jadual penerbangan. Seolah-olah seluruh dunia sedang bergerak ke destinasi masing-masing, kecuali hati saya yang masih tertinggal di satu tempat yang saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu tinggalkan. Ada juga saat tertentu saya berdiri di depan eskalator pusat membeli belah, sambil melihat lampu kecil di tepinya, terus bergerak tanpa henti, naik, turun, dan ketika itu saya terfikir, hidup juga mungkin seperti itu. Orang datang, orang pergi, sesuatu berubah tanpa meminta izin daripada kita. Dan walaupun kita cuba berpura-pura, semuanya masih sama. Sebenarnya ada bahagian dalam diri yang sudah tidak boleh kembali seperti dulu. Saya masih tersenyum kepada peminat apabila mereka meminta gambar, masih bercakap lembut dalam temu bual, masih hadir ke acara besar dengan pakaian cantik dan solekan sempurna. Tetapi di sebalik semua cahaya itu, ada malam-malam biasa yang terlalu sunyi untuk diceritakan kepada sesiapa. Malam ketika saya duduk sendirian di dalam kereta sambil mendengar bunyi troli pasar raya ditolak oleh pekerja pusat membeli belah. Malam ketika saya melihat telefon sendiri, berkali-kali tanpa benar-benar menunggu mesej daripada sesiapa. Dan mungkin itulah yang akhirnya saya belajar. Selepas semua ini, manusia boleh dikelilingi tepukan, kamera, dan berjuta-juta pengikut. Tetapi tetap pulang dengan hati yang terasa kosong apabila lampu-lampu besar itu akhirnya dipadamkan satu demi satu. Sampai hari ini, ramai orang masih mahu tahu apa yang sebenarnya saya rasa selepas semuanya berubah. Adakah saya sudah benar-benar tenang? Adakah saya masih terluka? Adakah saya menyesal? Tetapi, menurut apa yang saya faham sekarang, hidup tidak selalu memberi jawapan yang lengkap kepada seseorang. Kadang-kadang kita hanya belajar berjalan sambil membawa bahagian diri yang pernah retak tanpa benar-benar tahu bila luka itu berhenti terasa sakit. Ada hari tertentu saya masih terbangun terlalu awal,
sebelum matahari naik. Duduk di tepi katil beberapa minit tanpa membuka telefon. Hanya mendengar bunyi penghawa dingin dan kota yang perlahan-lahan mula hidup di luar tingkap. Ada juga waktu tertentu saya masih memandu tanpa tujuan selepas kerja selesai, berhenti di lampu isyarat sambil melihat orang lain meneruskan hidup mereka seperti biasa. Seorang penghantar makanan menunggu lampu hijau sambil memegang telefon. Sekumpulan pelajar ketawa kuat di tepi jalan. Seorang wanita tua membawa beg. Plastik kecil berjalan perlahan menuju stesen tren. Dan dalam semua pergerakan kecil itu, saya mula sedar dunia tidak pernah berhenti hanya kerana hati seseorang sedang berubah. Mungkin sebab itu saya tidak lagi cuba mencari jawapan besar tentang siapa yang salah, siapa yang paling terluka, atau apa yang akan berlaku selepas ini. Kerana ada perkara tertentu dalam hidup yang tidak perlu diselesaikan seperti sebuah cerita sempurna. Ia hanya perlu diterima perlahan-lahan, seperti manusia menerima. Malam yang akhirnya datang selepas terlalu lama berpura-pura, semuanya masih terang. Dan jauh di sebuah lorong kecil dekat kawasan Bangsar, sebuah kedai menyewa baju tradisional hampir menutup pintunya untuk malam itu. Wanita tua di dalam kedai masih melipat satu persatu kain yang pernah dipakai ramai pengantin selama bertahun-tahun. Jarinya bergerak perlahan membetulkan lipatan yang sudah sedikit sengit. Di luar, deretan kereta Kuala Lumpur masih berhenti dan bergerak di bawah cahaya lampu. Kuning pucat, beberapa gadis muda berdiri di depan kedai serbaneka, sambil ketawa melihat gambar mereka sendiri di telefon. Bunyi pintu tren automatik terbuka dan tertutup bergema dari arah stesen berhampiran. Seorang pekerja penghantaran menarik troli kosong melintasi kaki lima tanpa memandang sesiapa. Dan entah di bahagian kota yang lain malam itu, mungkin masih ada seorang perempuan yang sedang duduk sendirian di dalam keretanya, memandang manusia lalu lalang dari jauh sambil perlahan-lahan belajar bagaimana mahu hidup tanpa perlu lagi berpura-pura bahawa hatinya tidak pernah berubah.